Halo, selamat petang. Maaf line internet problem sikit. Selamat petang kepada kehadiran semua sekali. Halo. Pertama saya ucapkan selamat datanglah ke sini. Untuk ceramah berkenaan jaga scammer ada di mana-mana tajuk. So, yang mula-mula saya kenalkan diri dululah. Saya Inspektor Wong daripada bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara, Skudai. So, sebagai permulaan saya akan terangkanlah apa itu jenayah. Jenayah sebenarnya dari segi undang-undang ada satu istilah. Dia mesti jadi dengan satu niat dengan perbuatan. Tanpa niat, tanpa perbuatan, dia akan jadi jenayah. Apa jua jenayah, dia mesti ada niat dengan perbuatan. Hari ini kita punya tajuk adalah berkenaan penipu, scammer, atau orang sebut scammer lah. Sebenarnya scammer ni bukan saja melalui persemuka, tapi juga ada melalui internet. Trend sekarang adalah kebanyakan adalah melalui internet. Hari ini saya akan menerangkan menjurus kepada internet. Memandangkan ini Facebook Live, saya tidak dapat sediakan slide. Saya ada bawa lah brochure atau flyers lah. In the future saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekali lah. Kalau saya tunjuk macam ini, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jelas tak? Tak terbalas semuanya. Tak apa, saya terangkan. Sementara di trend sekarang yang sentiasa berlaku, kita terima aduan daripada pihak awam adalah penipuan belian internet. Kita panggil e-commerce lah. Iaitu mangsa-mangsa dia akan membeli barang melalui internet, kemudian tidak terima barang yang dijanjikan. Dia punya MO macam ini. Suspek biasanya akan mengiklankan barang-barang secara online. Kemudian barang tersebut akan lebih murah atau lebih tertarik. Mangsa akan tertarik dengan barangan dengan harga ditawarkan. Kemudian mangsa akan hubungi kepada suspek. Kemudian akan diminta bayaran. Setelah bayaran dibuat, biasanya suspek akan gagal dihubungi. Ada barang tidak diterima. Kemudian, of course lah, akan rasa tertipu. Akhirnya akan membuat laporan polis dan rujuk kepada pihak polis untuk siasatan. Ini yang trend yang paling common berlaku. Pembelian barang melalui internet. Sama ada mudah.my, Facebook, Instagram, dan berbagai lah medium. Yang kedua adalah Macau scam. Saya percaya tuan-tuan puan-puan pun pernah lihat lah. Ini Macau scam. Macau scam biasanya berlaku macam ini. Suspek akan membuat panggilan dari call center atau talian yang mirip dengan pihak penguatkuasa, menyamar sebagai pegawai bank negara, polis, mahkamah, SPRM, LHDN, TMTNB dan sebagainya. Kemudian akan mendakwa mangsa ini berlipatan dengan sama ada hutang atau berlipatan dengan jenayah dan sebagainya. Kemudian mangsa akan diberdayakan dengan perkataan-perkataan berbau ukutan yang menakutkan, seperti penglipatan dengan kegiatan penggubalan wang haram. Akaun akan dibekukan supaya mangsa sama ada membuat bayaran atau mendedakan akaun untuk digunakan untuk permintaan wang secara tanpa pengetahuan mereka. Dengan caranya, suspek akan konon-kononnya menawarkan bantuan kepada mangsa atau tolong dia menyimpankan wang sementara akaun dibekukan.
Setelah mangsa membuat transaksi bayaran atau wang dah dipinta oleh suspek sendiri, setelah mangsa tedahkan maklumat, barulah mangsa sedarnya telah tertipu. Ini contohnya Macau scam. Yang ketiga yang biasa kerap berlaku adalah ini. Kita kategori sebagai penipuan pinjaman tidak wujud. Biasanya penipuan pinjaman tidak wujud ini dia adalah melalui iklan. Yang paling kerap berlaku adalah melalui Facebook. Biasanya suspek ini dia akan mengiklankan pinjaman. Konon-konon dia pinjaman berlesen atau daripada wakil bank atau kepada ejen kepada bank, dengan menawarkan kadar bunga yang rendah dengan atau yang meyakinkan mangsa dengan kemukakan gambar-gambar ibarat dia kerja di bank dan sebagainya. Kemudian mangsa akan menghubungi kepada suspek, konon-kononnya boleh pinjam wang. Kemudian setelah berhubung dengan suspek akan tawarkan, menyatakan perlukan sediakan dokumen-dokumen tertentu ibarat dengan transaksi adalah benar. Setelah mengadu berinteraksi dan yakin dengan perbualan mereka, mangsa akan disuruh membuat bayaran, berbagai bayaran. Sebagai contohnya, deposit, legal fee, GST, berbagai charge, lebih daripada 10 jenis bayaran. Setelah kamu bayar bayaran pertama, kedua, ketiga, dia akan minta bayaran saja. Sehinggalah mangsa tertekan, tak ada bayaran lagi, baru sedarlah diri telah ditipu. That's why kita ada pinjaman tidak wujud ini. Seterusnya yang kita ada satu lagi. Sorry ya, tadi tersalah satu. Ini adalah pinjaman along yang masih kerap berlaku. Tapi yang kerap berlakunya adalah mangsa melihat iklan untuk pinjaman berlesen yang dikatakan berlesen, tetapi mangsa tidak kenal pasti sama ada berlesen tidak. Dalam perbualan mereka adalah ibadah sudah satu transaksi pinjaman secara dengan sindiket ini untuk pinjam berlesen dengan mendedahkan dokumen seperti penyata bank, kad pengenalan, bil API, ibadah seperti transaksi betul. Kemudian mangsa akan terima wang. Setelah terima wang, mangsa akan dikenakan bayaran faedah secara harian, mingguan yang terlampau tinggi sehingga mangsa tidak mampu bayar. Kemudian along tersebut akan memberi ukutan, simpan cat, baling pom petrol sehingganya mangsa tidak dapat hidup dengan tenteram, dengan ketakutan. Mangsa juga akan diugut berbagai, akan diganggu sehingga membuat laporan polis supaya tindakan polis untuk mengambil tindakan terhadap suspek ini. Ini ialah trend 4 jenis yang sehingga sekarang adalah kerap berlaku di kalangan mangsa-mangsa kena tipu. Sekarang saya akan terperincikan yang tadi saya menyatakan punya jenis-jenis penipuan yang kerap berlaku sekarang. Yang pertama tadi kata pembelian barang secara online. Dia punya modus operandi adalah mangsa adalah pembeli. Yang kedua, mangsa boleh jadi penjual. Saya akan terangkan situasi mangsa adalah pembeli. Biasanya mangsa akan melihat tawaran iklan di media sosial. Suspek menawarkan barang dengan harga lebih murah daripada pasaran. Kemudian mangsa membuat bayaran. Kemudian lastnya barang tidak diterima dan suspek gagal dihubungi. Yang kedua, situasi ini juga akan berlaku walaupun melalui internet. Sekarang mangsa adalah penjual. Biasanya mangsa akan dihubungi oleh suspek berminat untuk membeli barang jualan. Konon-kononnya saya berminat beli barang daripada kamu. Suspek akan menghantarkan sesuatu melalui WhatsApp ke email ke menunjukkan dia sudah membuat bayaran, di mana dia membuat bayaran yang lebih dengan tunjuk resit yang palsu untuk meyakinkan mangsa. Setelah mangsa sebagai penjual
dengan cuai atau dengan silapnya tidak melihat dengan membuat pengesahan dengan bank, akhirnya dia akan membuat bayaran yang kelebihan kepada suspek tersebut. Untuk mengelak menjadikan situasi ini, kita akan memberikan tips-tips lah kepada kita punya pelanggan lah, supaya berhati-hati dengan tawaran barang yang terlampau murah. Kemudian yang kedua, pilih laman web yang dipercayai atau mempunyai jaminan keselamatan. Sebagai contohnya Shopee, Lazada. Saya bukan iklan untuk mereka lah. Tetapi Medium ini, mereka ada platform sendiri untuk keselamatan, di mana bayaran kamu adalah bayar kepada, bukan terus bayar kepada satu akaun tidak kena pasti, tetapi kamu adalah bayar kepada pihak medium tersebut, pihak Lazada atau Shopee dan sebagainya. Ada berbagai lah. Semak review dengan testimoni pengguna. Walaupun ini adalah salah satu tips yang baik, tetapi bukan satu cara yang baik untuk pencegah. Sebab untuk makluman, review and comment juga boleh dicipta. That's why ini salah satu tips, tetapi bukan bermaksudnya ini lebih selamat. Yang last sekali, boleh membuat semakan telefon dan akaun penjual di kita punya laman web. Kita ada semak new account. Nanti saya akan kongsikanlah laman web tersebut. Walau bagaimanapun, semak new account dengan telefon ini bukan bermakna tuan-tuan dan puan tidak boleh jadi mangsa. Tetapi itu adalah salah satu langkah untuk pencegahan. Tidak boleh menafikan tuan-tuan dan puan mungkin adalah mangsa pertama. Sekiranya mangsa pertama, bermaknanya dalam rekod kita tiada rekod jenayah tersebut. Yang kedua yang tadi yang saya terangkan, Macau scam. Saya terang secara terperinci kan, motif operandi Macau scam ni. Biasanya suspek menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai penguatkuasa, pihak bank, syarikat perkhidmatan. Contohnya pihak polis, FHDN, TM, mahkamah SPM atau pos laju yang sekarang kerap berlaku. Mangsa biasanya akan dikatakan terlibat dengan kes jenayah dan mempunyai tunggak bayaran pinjaman berbagai cukai dan sebagainya. Kali terakhir, mangsa akan diugut, akan ditangkap dan didakwa, diminta merahsiakan, tidak akan boleh mendedahkan kepada siapa-siapa. Mangsa diarahkan menyerahkan maklumat bank sama ada sendiri buat pintahan atau dipinta oleh suspek sendiri, ataupun membuat bank in sendiri untuk tujuan siasatan yang dikatakan. Untuk mengelakkan kejadian macam ini, kita akan nasihat jangan layan panggilan yang tidak dikenali. Memberitahu family atau pasangan atau rakan keadaan. Yang ketiga, semak dengan balai atau bank, pejabat yang berhampiran untuk pengesahan seperti FHDN dan sebagainya. Jangan terdahkan maklumat bank kepada pihak-pihak yang tidak dikenali. Iaitu secara kesimpulannya, jangan mentedahkan maklumat dan membuat pengesahan. Seterusnya adalah pinjaman tidak wujud. Saya akan terang seperinci berkenaan motif operandinya. Suspek akan mempamerkan iklan-iklan di media-media sosial seperti Facebook dan lain-lain lah. Mangsa melihat iklan pinjam media sosial ini, mangsa ditawarkan pinjaman yang mudah lulus, senang lulus, tak payah berjamin. Mohon hari ini, esok lulus, janji-janji manis ni lah. Walaupun disenarai hitam oleh pihak bank, juga boleh lulus. Urusan hanya melalui talian, tidak perlu jumpa, tidak perlu isi apa borang. Walaupun isi pun melalui internet juga. Mangsa diminta membuat berbagai bayaran. Bayaran adalah berbagai jenis, memang banyak jenis. Commonnya berlakunya adalah kos kewangan, stamp duty, yuran proses, wang pendahuluan dan sebagainya untuk dapatkan wang tersebut. Juga ada sampai satu peringkat, suspek akan kemukakan satu gambar cek. Gambar cek ibadat sudah sediakan wang untuk lagi meyakinkan kamu supaya membuat bayaran untuk mendepuskan wang pinjaman tersebut. Biasanya, mangsa akan sedari setelah memberi bayaran berbagai cas dan gagal terima bayaran pinjaman, dan last kali suspek gagal dihubungi. Untuk menasihat dan tips untuk elakkan kejadian ini, kita akan nasihat jangan percayai pinjaman dalam talian.
semakkah nama syarikat, sama ada lesen pemberi pinjam di KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pastikan urusan pinjaman dilaku di pejabat pinjaman berlesen sekiranya ingin nak buat lah, dengan yang ada syarikat yang memabarkan syarikat pinjam berlesen. Yang last sekali tadi yang kata punya kes pinjaman tidak berlesen, iaitu ALON yang dikatakan Common Loan Shark. Dalam situasi ini, biasanya dia juga akan membuat iklan melalui internet. Juga ada kamu nampak di tepi jalan atau di mana-mana kandung banner. Itu ya menjurus kepada pinjaman tanpa lesen, ALON. Benda ini sekiranya kamu membuat pinjaman mereka akan kenakan faedah yang lampau, yang tidak munasabah, di mana juga mereka tidak tiada berlesen. Seperti mana pinjaman berlesen, sekiranya mereka mengenakan faedah yang tidak memadai, tindakan akan boleh dikenakan oleh KPKT di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang. Dalam situasi ini, peminjam tanpa lesen atau panggil ALON ini, mereka akan memberi ukutan atau gangguan sehingga khianat terhadap harta benda mangsa, sehingga mangsa membuat laporan polis. Walau bagaimanapun, untuk tips dan nasihat daripada pihak polis, supaya sekiranya ada masalah kewangan, janganlah berurusan dengan pinjaman berlesen tanpa lesen ini. Elakkan kesan sampingan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan gagal membeli pembayaran. Minta maaf, saya tak sempat nak baca tuan-tuan punya komen lagi. Nanti saya akan satu-satulah sekiranya ada apa-apa persoalan. Yang tadi saya terangkan adalah 4 jenis penipuan yang kerap berlaku, yang aduan yang kita terima. Dari segi statistik saya tidak akan kemukakan dulu lah, sebab masa adalah terhad. Penipuan seterusnya yang biasa kita lihat juga masih lagi berlaku, walaupun dia adalah jenis yang sangat lama, iaitu tipu SMS. Kita panggil cabutan petua. Dia punya motif appelanti adalah mangsa akan terima SMS, WhatsApp dan sebagainya yang mendakwa mangsa telah memenangi peraduan seperti Nestle, Boots, Shell, Maxis, Digi and so on. Mangsa biasanya akan diminta menekan link atau pautan dalam web tersebut untuk tuntut hadiah. Apabila mangsa klik tekan link tersebut, akan diminta masukkan putiran-putiran perbankan seperti kad ATM, IT perbankan, kata laluan dan sebagainya. Untuk yang penggunaan kad kredit pula, dia terima pesanan SMS pengguna kad kredit, diminta hubungi telefon tersebut. Setelah bercakap dengan suspek, mangsa akan secara tidak sengajanya biasanya kata memberikan maklumat perbankan. Kemudian dapati wang dalam akaun dengan kad kredit telah disalahgunakan. Tips-tips untuk menasihat dan untuk kes tipu SMS ni, kita biasanya kita akan nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan membuat semakan, iaitu membuat pengesahan pengenaan peraduan. Sangat penting sila dengar jelas pengesahan. Okey, pengesahan dengan pihak berkenaan. Contohnya katakan menang hadiah di Shell, Tesco dan sebagainya. Buat pengesahan dengan pihak Tesco atau Shell. Lepas itu jangan memberi maklumat perbankan kepada mana-mana pihak. Yang ketiga, hubungi bank melalui talian di belakang kad ATM atau kad kredit, supaya untuk menyediakan kad sekiranya sedar terdedah. Untuk kongsikanlah satu pengalaman. Saya sendiri pun pernah memenangi hadiah Tesco, tapi saya punya cara adalah membuat pengesahan. Memang betul, saya memang menang hadiah. Kemudian saya bagi tebus. Memang tiada diperlu untuk membayar sebarang kos. Ini adalah betulnya untuk memenangi peraduan. Seterusnya, penipuan. Minta maaf, saya beringkat sekarang saya hanya terangkan berbagai jenis yang common berlaku. Sebab jenis penipuan memang banyak. Saya hanya terangkan yang mana yang kerap berlaku, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar atau pernah lihat atau tak pernah dengar atau tak pernah mengalami. Seterusnya phishing, kita panggil phishing. Sekarang kurang berlaku tetapi masih berlaku lagi. Dia punya model operandi adalah seperti berikut. Biasanya mangsa juga akan terima mesej atau email yang mengandungi link untuk kemaskini maklumat bank.
Mangsa-mangsa biasanya akan tekan tu link tu. Kemudian dia akan timbul satu website konon-kononnya sama dengan laman web yang biasa berlaku. Contohnya Maybank to You, CIMB dan sebagainya. Memang serupanya laman web. Kemudian mangsa akan login pakai ID kata laluan untuk kemaskini maklumat. Setelah mangsa login web palsu tersebut, berapa seketika mangsa akan dapati wang dalam akaun telah berkurangan. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, kita menasihat supaya semak dengan teliti dengan alamat website tersebut. Biasa laman web ada alamat website yang diterima tersebut. Jangan tekan apa link yang diterima melalui SMS atau email yang tidak dikenali. Walaupun kenali pun, sila buat pengesahan. Kemudian pastikan security code. Setelah bank login ada security code atau gambar face-nya. Pastikan betul baru login. Seterusnya yang masih kerap berlaku adalah love scam. Ini mangsa biasanya di kalangan wanita lah, di kalangan wanita. Tapi juga ada juga kita terima aduan daripada di kalangan lelaki juga. Love scam ini demi motif operandi adalah seperti berikut. Mangsa biasanya perkenalan dengan suspek melalui media sosial. Suspek akan menyamar sebagai engineer, army, tentera, ahli perniagaan, CEO dan sebagainya di luar negara. Kemudian suspek akan berdayakan mangsa setelah kenalan kata-kata manisnya, menyatakan akan menghantar hadiah, kemudian atau ada wasiat, ada pelaburan perniagaan akan datang ke Malaysia supaya mangsa menolong untuk membuat bayaran bagi pihak suspek bagi mendapatkan wasiat, pelaburan dan sebagainya. Untuk penghantaran hadiah, biasanya mangsa akan diminta untuk membayar cukai berbagai bayaran oleh melepaskan bayaran melalui ejen penghantaran atau pihak yang menyamar sebagai custom. Di mana dia akan mendakwa dalam parcel tersebut, itu hadiah tersebut mempunyai wang tunai yang banyak dan sebagainya. Untuk mengelakkan benda ini berlaku, kita akan nasihat jangan atau senang-senang layan individu yang tidak dikenali di media sosial. Jangan mudah percaya rakan media sosial. Yang kedua, makluman kepada keluarga atau rakan sebelum membuat sebarang transaksi. Seterusnya, semak jugalah, boleh buat semakan nombor telefon, akaun bank di semak mail kita pihak lah. Juga membuat pengesahan dengan pihak pengenaan. Contohnya dia mendakwa daripada custom, sila buat pengesahan. Kemudian ini kita panggil business email compromise. Ini masih berlaku tetapi menjurus kepada pihak syarikat lah yang kebanyakan mangsa. Biasanya suspek akan hantar email yang menyerupai rakan niaga mangsa. Sebagai contohnya, pakai contoh apa? Saya pernah terima satu aduan. Saya percaya mungkin sini ada di kalangan pernah dengar. Satu IPTA. Sebagai contoh lah, bagi contoh. Kalau email UTM adalah UTM at utm.gov.my. Dia akan gunakan UTN. Dia biasanya N dengan M saja. Atau University Technology Malaysia. Dia akan gunakan University Technology Malaysian. Dia akan ubah satu perkataan saja dalam email tersebut untuk berdaya dengan rakan-rakan kamu. Kemudian akan menyatakan satu cerita kepada rakan bahawa syarikat atau pihak UTM telah ubah akaun supaya pembayaran bayar ke akaun lain. Dengan kecuaian, dengan tidak teliti oleh bangsa-bangsa, dia akan terus membuat bayaran kepada akaun yang disuruhkan, memandangkan diberdaya oleh email yang menyerupainya. Padahal bukan. Mangsa akan sedar diri apabila rakan niaga menghubungi menyatakan belum terima bayaran. Baru sedar kena tipu. Untuk nasihat kita lah, supaya semak teliti dengan email yang diterima. Hubungi rakan pengesahan, rakan perniagaan untuk pengesahan seperti telefon, fax dan sebagainya untuk mengesahkan sama ada
cara pembayaran ada diubah tak? Pastikan komputer di pejabat masing-masing memasang antivirus, sentiasa tidak melayali dengan laman web yang lain daripada pekerjaan. Seterusnya adalah tipu belah-bulan. Saya percaya di kalangan tuan-tuan perempuan mesti banyak dengar belah-bulan ini. Dia punya motif operandi biasa macam ini. Yang banyak kerap berlaku, mangsa akan melihat iklan belah-bulan di media sosial atau ditawar melalui WhatsApp. Mangsa akan menghubungi suspek dan ditawarkan belah-bulan yang mudah, untung besar dengan pulangan yang tinggi dan janji tidak akan rugi. Kemudian mangsa akan diarahkan untuk membuat bayaran ke akaun bank yang diberikan. Kemudian sampai bayaran satu peringkat, mangsa tidak dapat pulangan dijanjikan, cuba hubungi suspek. Kemudian suspek gagal dihubungi, baru sedar ditipu. Tips untuk elakkan perkara ini berlaku, jangan percaya kepada belah-bulan melalui talian atau media sosial. Boleh membuat sedia makan di bank negara sebelum membuat belah-bulan. Elakkan belah-bulan yang menawarkan belah-bulan mudah, untung besar, tidak akan rugi. Janji-janji manis tiada mungkin. Sebarang belah-bulan mesti ada risikonya. Dia ada garanti, tidak rugi dan sebagainya. Kemudian jugalah silalah, sekiranya nak buat belah-bulan, sila membuat kajian selidik, penyelidikan. Apa itu belah-bulan? Apa yang dilabuhkan? Adakah kamu tahu belah-bulan ini melabuh ke mana? Belah-bulan dengan bidang mana? Yang saya ingin terangkan yang sekarang masih kerap berlaku adalah penyamalan sebagai kawan. Dia ada beberapa link situasi yang kerap berlaku. Adakah tuan-tuan dan puan-puan benar tak dihubungi atau diterima WhatsApp atau dihubungi orang yang mengaku sebagai rakan, bekas rakan sekolah dan sebagainya untuk meminjam wang? Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi kita juga terima laporan polis mangsa kena tipu atas penyamalan sebagai kawan, di mana mangsa akan menyatakan terima panggilan daripada nombor talian yang tidak dikenali, yang menyatakan dia adalah contohnya Ali, saya adalah Ali, apa khabar dan sebagainya. Suara hampir mirip menurut mangsa. Kemudian dia mendakwa ada menghadapi masalah kewangan dan sebagainya, minta pinjam wang, memberikan satu akaun. Kemudian mangsa banking account, janji esok akan bayar balik. Sehingga esok Ali tak ada maklum balas. Cuba hubungi, Ali gagal dihubungi. Kemudian barulah sedar rasa ditipu. Padahal mangsa ada nombor Ali sebenar, tetapi dia diberdaya oleh semalamnya menyatakan saya adalah tukar telefon, ini nombor telefon baru saya. Dia tidak membuat pengesahan. Akhirnya telah tertipu. Untuk elakkan perkara ini berlaku, biasanya kita akan nasihat kepada mangsa atau pakar-pakar mangsa supaya jangan mudah percaya apa jua melalui panggilan. Sila buat pengesahan. Sekiranya kita kenali orang tu atau kawan lama sangat, cuba tanya balik kepada penghubung tersebut berkenaan apa yang dikenali oleh anda. So, saya percaya saya terangkan ialah modus operandi penipuan yang sekarang kerap berlaku lah. So, ada persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa tidak faham? Sekiranya penerangan saya tidak jelas, sila buat pertanyaan lah. Jangan lepaskan peluang untuk bertanya. Jangan malu untuk tanya. Boleh? Atau apa persoalan atau ketidakfahaman daripada tuan-tuan dan puan-puan sekali? Hello? Para penonton sekali, ada apa-apa persoalan atau tidak faham atau terlampau laju sangat masa yang singkat?
Atau ada sekejap ada lihat satu soalan. Bila ada salah satu soalan dulu saya cuba jawab dulu. Adakah senang untuk mencecaki scammer? Sebenarnya scammer ini ada yang senang untuk mencecaki, ada juga yang suka. Terpulang kepada situasi itu. Tapi ini saya harap soalan menjurus kepada keadaan mangsa, bukan menjurus kepada keadaan siasatan, boleh? Saya cuba jawabkanlah. Susah, adakah senang? Ada yang senang. Kalau penipu yang senang. Kalau sindiket, kita perlukan teknikal untuk mengatasi dan menjalankan tangkapan terhadap suspek ini. Apakah tindakan yang boleh kita buat bila kita dapat tahu kita kena tipu? Biasanya kita akan hanya boleh menasihat supaya membuat laporan polis untuk tindakan polis untuk siasatan dan menjalankan siasatan dan menangkap suspek pemilik akaun berkenaan. Walau bagaimanapun, of course saya lebih suka pencegah sebelum jadi. Biasanya scammer guna akaun siapa yang kita mudah bank in ke akaun. Minta maaf kurang faham. Biasanya scammer guna akaun siapa untuk kita mudah bank in ke akaun scammer itu. Soalan ni saya kurang faham. Sekiranya biasanya akaun bank digunakan, kita panggil akaun kedai, milk account. Pada tahun lepas kita sudah tumpas satu sindiket milk account di mana kita tangkap lebih kurang 10 orang suspek. Di mana suspek tersebut adalah di kalangan penagih dadah. Mereka punya peranan adalah recruit, adalah untuk menyewa atau membeli akaun daripada penagih lain atau kawan-kawan yang perlukan wang dengan kadar di antara 300 hingga 600 ringgit. Bagaimana untuk mengelak daripada mudah tertipu oleh scammer-scammer ini? Of course lah, ini terpulang kepada pendirian. Yang penting, yang pertama, untuk sebagai contoh lah, biasa pelaku penipuan, biasanya mangsa akan kurang